kuasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Malik yang maha menguasai, Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Malik yang maha menguasai, Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama dengan saya Izmin Faris. Kita bersiaran secara langsung di studio penyiaran TV Al-Hijrah dalam Assalamualaikum Subuh. Kita berada pada hari ini 27 September 2023 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Alhamdulillah tinggal satu hari lagi untuk kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan lagi peluang pada kita untuk menambahkan amal-amal saleh dan ibadat kita kepada Allah dan menambahkan selawat kita ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anda semua boleh juga menonton kami di Facebook TV Al-Hijrah secara langsung. Kita bersiaran secara langsung di sana untuk sama-sama kita mendapatkan manfaat, boleh share, boleh like, boleh komen agar matlamat kami di TV Al-Hijrah ini tercapai untuk satukan ummah dengan ilmu untuk membentuk Malaysia Madani insya-Allah. Bercakap pasal Maulidur Rasul, kita nak mendengar berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang paling utama ialah sifat amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat amanah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa dia itu sifat amanah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita bawakan kepada anda ahli panel yang tidak asing lagi dengan kita di studio Al-Hijrah ini untuk mengupas amanah dan jangan dikhianati, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon peyatim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini dapat memberikan manfaat. Ustaz juga dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, permulaannya kita nak bercerita berkaitan dengan amanah jangan dikhianati ini. Mungkin penonton-penonton nak tahu Ustaz, macam mana yang dikatakan sebagai hakikat amanah itu Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan amanah ni satu perkataan yang selalu kita ungkapkan, yang selalu kita sebut. Sebenarnya pengertian amanah ini ada pelbagai tafsiran berkenaan dengan amanah. Kalau kita lihat dari sudut bahasa kita ataupun dari sudut Dewan Bahasa dan Pustaka menyebut bahawa amanah ini adalah kepercayaan yang diletakkan kepada seseorang. Namun dalam perbincangan akhlak Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbincangan berkenaan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bahawa perkataan amanah ini satu perkataan yang sangat besar. Cuba kita bayangkan bahawa nabi-nabi dan juga rasul-rasul selain diangkat, dibangkitkan untuk menyampaikan risalah tauhid, mereka juga membawa mesej kepada kaum mereka bahawa mereka perlu menjadi manusia yang amanah. Seperti mana Nabi Shu'aib dihantar kepada penduduk Madian. Kerana dilihat bahawa penduduk Madian ini antara kefasikan yang mereka lakukan ialah bila mereka tidak amanah dalam perniagaan mereka. Maka dibangkitkan Nabi dan dibangkitkan Rasul tujuan khusus berkenaan isu amanah ini. Dan Nabi kita SAW dalam satu ungkapan yang disebut dalam riwayat Imam Ahmad menyebut begini. Kata Nabi, la imana liman la amanatalah. Kata Nabi SAW, sebenarnya tidak ada iman ataupun iman seseorang itu tidak sempurna bagi sesiapa yang tidak ada amanah. Rupanya kalau kita orang yang beriman, yang kita sebut kita cinta pada Allah, cinta kepada Rasul, itu sebenarnya belum cukup kalau kita sendiri tidak mempunyai sikap ataupun sifat amanah yang dibawa oleh Nabi SAW ini. Justru itu, setiap perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, beban yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu adalah amanah yang akan dipersoalkan. Itu yang lahir hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kamu pimpin. Syekh Muhammad Al-Ghazali As-Saqa, seorang penulis pendakwah terkemuka yang berasal dari Mesir, menyebut dalam bukunya Khuluqul Muslim, akhlak seorang Muslim, beliau sebut bahawa kita ni kadang-kadang orang Islam ini kita cuba kecilkan skop perbincangan amanah.
Kadang-kadang kita kata amanah ni sekadar orang tu jujur kalau beri barang, dia simpan barang sampai masa diberi balik. Oh, amanah dia. Tak salah pun. Ya. Tapi sebenarnya amanah itu bukan sekadar itu. Beliau beri contoh macam ni. Antara amanahnya, bentuk amanah yang perlu kita faham ialah umpamanya pos ataupun jawatan yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita, taklifkan kepada kita. Mungkin kita ada jawatan yang ada pengaruh, ada kuasa. Itu amanah. Dengan amanah itu, kita tak boleh gunakan amanah yang diberikan oleh Allah itu untuk mengkayakan diri kita sendiri. Ataupun mengkayakan anak beranak kita, keluarga kita. Oh, ini peluang yang saya ada. Peluang ini mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Jadi saya kena gunakan betul-betul. Ini adalah perkhianatan sebenarnya yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Al-Quran. Justru bila kita menyebut amanah ini, kita dapat merasakan ia satu beban yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan setiap amanah ni dia bukan habis begitu saja. Setiap amanah ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan anggota kita ini, tangan, kaki kita ini juga adalah amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tangan kita, apa yang kita buat, apa yang kita tulis, apa yang kita catat. Kaki kita, ke manakah kaki kita melangkah. Telinga kita, apa yang kita dengar. Semua ini adalah amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan pasti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Maknanya bukan satu saja amanah yang ada, Ustaz. Kesemua apa yang ada pada kita itu juga adalah amanah. Anggota zahir kita, jawatan dan apa saja itu juga perlu dijaga dengan baik. Tapi Ustaz, kalau kita nak tengok peristiwa-peristiwa ataupun kisah-kisah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, mungkin kita boleh bagi contoh. Oh, Nabi ni juga adalah seorang amanah. So apa dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ataupun kisah-kisah di sebalik amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Ustaz? Silakan. Jika kita lihat dalam sirah, terutama bila kita mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul ini, selalu yang dipaparkan kepada kita amanah Nabi ini dia bukan bermula setelah Nabi dibangkit. Bukan setelah dilantik menjadi Rasul maka sifat amanah ini baru sebati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya sifat amanah yang ada kepada Nabi ini wujud pada Nabi sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil. Ialah orang dapat kesan amanah tu bila berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh yang popular, umpamanya Khadijah bintu Khuwailid memberi keyakinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa barangannya ke Syam, yang kemudiannya menjadikan Nabi itu sebagai partner dalam bisnes. Apa kekuatan Nabi ketika itu? Nabi tak ada harta. Nabi tak punya aset. Bukan Nabi mempunyai, kita kata, networking yang luas. Belum, semua tak ada. Yang ada pada Nabi satu saja, iaitu sifat amanah yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat amanah ni satu sikap yang kalau ada pada seseorang akan disukai. Macam yang ada kepada Nabi SAW yang membawa kepada Khadijah ke peringkat melamar Rasulullah SAW, dan Khadijah menjadi isteri Rasulullah SAW. Kita lihat di situ, itu apa yang disebut sebagai sifat amanah. Dan orang yang pertama yang percaya, yang beriman kepada Nabi ialah Khadijah. Kenapa kekuatan kepercayaan ini? Kerana sifat amanah yang ada kepada Rasulullah SAW. Dan sejak kecil lagi, satu gelaran yang sinonim dengan Nabi ialah Al-Amin. Orang yang bersifat amanah. Dan gelaran ini bukan boleh kita reka sendiri. Kita mungkin boleh letak nama kita Al-Al macam-macam. Tapi itu kita yang buat, kita yang letak. Sekarang Nabi SAW bukan Nabi yang letakkan akulah Al-Amin. Bukan. Masyarakat semua sekali letakkan bahawa Rasulullah SAW itu adalah Al-Amin. Adalah seorang yang bersifat amanah. Kerana tata kelola yang ada kepada Nabi itu menyebabkan masyarakat memberi
kepercayaan yang penuh. Begitu juga kalau kita lihat dalam peristiwa sebelum berlakunya hijrah Nabi SAW. Memanglah kita kata orang Quraisy menentang Nabi begitu begini. Tapi kita lihat sebahagian mereka, hati nurani mereka itu, mereka percaya kepada Al-Amin itu. Sehingga kan barangan yang mereka sayang, yang mereka simpan itu mereka bagi kepada Rasulullah SAW simpan. Sampai ke saat Nabi nak berhijrah. Kalau tak percaya, ambil je lah kan. Sehingga Nabi terpaksa meminta kepada Sayyidina Ali untuk menyelesaikan urusan barang-barang yang diberi kepercayaan oleh orang Quraisy kepada baginda SAW. Inilah yang kita katakan sifat amanah yang ada kepada baginda SAW. Subhanallah, rupanya benar-benar penting sifat amanah ini, dan kalau ada sifat amanah ini, Ustaz, kita akan dihormati lah, Ustaz, pasal orang percaya pada kita. Tapi sekali kita tidak ada amanah, habis nama kita diburuk atau memburuk sampailah bila-bila, Ustaz. Ustaz, kita nak tanya Ustaz lagi berkaitan dengan amanah ini, tapi kita nak beristirahat seketika, insya-Allah kembali selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, kembali dalam Assalamualaikum Subuh. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton kami. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook TV Al-Hijrah kita yang memberikan salam. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tuliskan poin-poin kita, subhanallah, ada Nyonya Muhammad Yusof, ada Nur Azri, Saharum, Farida Ahmad dan ramai lagi. Terima kasih banyak. Dan insya-Allah kita nak sambung lagi bercerita berkaitan dengan amanah jangan dikhianati ini. Sebab kita tahu tadi berkaitan dengan hakikat amanah dan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat amanahnya, contoh-contoh yang dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Tapi kita nak simpulkan, khulasahkan, Ustaz, macam mana, apa dia tajuk yang kita bincang ini, amanah jangan dikhianati ini, agar kita boleh simpulkan dan boleh diberikan kepada kita semua, Ustaz. Silakan. Baik, bila kita sebut sifat amanah yang menjadi sifat yang ada kepada Rasulullah SAW, sudah tentu sifat ini suatu sifat yang boleh diikuti. Kita selalu sebut bahawa Nabi itu qudwah. Nabi itu adalah uswah hasanah, contoh yang terbaik kepada kita. Justru untuk menggambarkan bahawa amanah ini suatu yang sangat besar. Pernah satu ketika bila Abu Dzarin Al-Ghifari bertemu dengan Nabi, dan Abu Dzar menggambarkan bahawa dia berminat dengan satu jawatan, dikatakan sebagai gubernur dan seumpamanya. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Abu Dzar, innaka la dha'if wa innaha la amanah wa innaha khizyun wa nadamah
ila akhiril hadis. Kata Nabi, pesan Nabi kepada Abu Dhar, wahai Abu Dhar, engkau merupakan seorang yang lemah. Dan jawatan ini merupakan sebagai satu amanah. Kalau tidak kena caranya, ia boleh membawa kehinaan dan juga penyesalan pada hari akhirat. Para ulama membicarakan apa yang dimaksudkan bahawa lemah ini apa, sudut lemah ini. Dari sudut keimanan, ketakwaan, Abu Dhar, sahabat Nabi SAW. Lemah itu mungkin dari sudut pengurusan. Lemah itu dari sudut pemikiran strategi. Itu sesuatu yang mesti ada kepada seorang pemimpin. Sebab semua orang nak jadi pemimpin. Tetapi ia adalah sebagai satu amanah besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Itu yang dikatakan kita ikut baju, kita ukur baju di badan kita sendiri. Kita tahu kemampuan yang ada kepada kita. Dan ada di luar sana dia tahu pun dia tak mampu pun. Tapi dia cuba juga kerana melihat kepada keperluan, kepentingan yang tertentu. Itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah bila amanah ini diambil mudah ataupun dipersia-siakan, ia boleh membawa kehancuran, kemusnahan kepada masyarakat. Itu yang Nabi SAW sebut, idza dhiyyatil amanah fantaziris sa'ah. Kata Nabi SAW, bila dipersia-siakan amanah, maka tunggulah saat kemusnahan. Sahabat tanya, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Macam mana ya Rasulullah bentuk yang dikatakan orang yang mempersia-siakan amanah? Maka Nabi sebut, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Jika diberi peluang ini, ruang ini kepada orang yang tidak layak, maka tunggulah saat kemusnahan, saat kehancuran. Justru dalam kehidupan kita, kita kena memerhatikan bahawa amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, amanah kita sebagai ketua keluarga, lihat ini amanah yang besar. Amanah kita sebagai suami, amanah kita sebagai isteri. Wal'iyazubillah, ada orang-orang yang cuba bercerita tentang hubungan suami dia, isteri dia, rahsia-rahsia isteri, rahsia-rahsia suami. Konon nampak gentleman. Tapi ini adalah satu amanah yang dikhianati. Kerana ini adalah amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita jaga. Kita suami, jaga rahsia isteri, isteri jaga rahsia suami. Dan begitu juga amanah kita sebagai seorang anak. Kita sebagai anak ni ada tanggungjawab kita kepada kedua ibu bapa kita. Jadi kalau kita mempersia-siakan ibu bapa, sebenarnya kita telah mengkhianati amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah bagi kepada kita harta benda dalam hidup ini. Allah bagi rezeki kepada kita. Ia adalah satu amanah yang Allah Ta'ala pikulkan kepada kita. Maksudnya kita dapatkan rezeki itu, hasil itu daripada sumber yang halal. Kemudian kita infakkan harta itu kepada jalan yang sepatutnya. Dan sudah tentu dalam banyak-banyak harta kita itu ada keperluan kepada kita. Kalau dalam bentuk wajib, kita berzakat, kita berinfak, kita berwakaf, kita bersedekah. Kerana ini adalah amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sudah tentu kita sebagai seorang mukmin, sebagai Muslim, kita nak menjadi diri kita ini sebagai pengikut setia kepada Nabi SAW. Dan pengikut setia ini bukan dalam bentuk bercakap saja, oh saya nak jadi umat Nabi, saya sayang kepada Nabi, tanpa kita menafikan bagus sebut begitu. Tapi bukan terhenti di situ. Kita kalau nak ikut Nabi, mesti kita ambil daripada akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Umpamanya satu tajuk yang sangat besar ni, amanah, tapi kita bincang dalam 15 minit, 18 minit, tak apa. Kita dapat faham bahawa ini merupakan sebagai satu sifat yang sangat hebat yang perlu kita ambil sifat ini untuk kita praktikkan dalam amalan harian kita. Orang yang amanah disebut sebagai orang yang ada aman
ada rasa keamanan, ada kesejahteraan. Dan seperti saudara sebut tadi, kalau orang tu pecah amanah, orang itu menipu, orang itu berbohong, susah orang nak percaya kepada dia dan susah orang nak bagi peluang. Yang kedua, bila dikenali dia sebagai pengkhianat kepada amanah yang diberikan. Masya Allah. Sekali je buat Sekali penipuan, saja. khianat, maka hilanglah kepercayaan orang kepada kita. Dan kesimpulannya kita tahu bahawa keseluruhan kita ini ada amanah yang perlu kita pikul sampai kiamat nanti, insya-Allah. Hujung ni Ustaz, kempen untuk APIA agar mudah-mudahan penonton kita dapat manfaat, insya-Allah. Silakan. Baik, seperti yang kita sedia maklum, kita di Peyatim, kita dalam proses membina Akademi Pengajian Islam ASEAN ataupun APIA, ringkasnya APIA. Jadi dalam Akademi Pengajian Islam ASEAN ini ataupun APIA ini, kita kompleks itu, kita ada satu masjid namanya Masjid Taman Rimba ASEAN. Kita ada pusat tahfiz ASEAN dan kita ada pusat keusahawanan Islam ASEAN. Dan alhamdulillah kerja-kerja pembersihan tanah sedang dijalankan. Tempat kita, lokasi kita di Kuala Jengal, Dungun, Terengganu, dan insya-Allah kita akan mulakan proses pembinaan kita hujung tahun ini. Jadi bila kita sebut projek yang besar ini, dia tak mungkin projek ini berjaya tanpa dokongan kita bersama. Saya selalu ulang, saya selalu sebut bahawa bila kita ada peluang untuk berbakti, untuk kita menyumbang, ia adalah satu peluang yang ada di hadapan mata kita. Dan peluang ini adalah peluang untuk semua. Dan bila kita menyumbang, bukan jumlahnya. Oh, saya tak mampu. Saya mampu RM10 je, saya mampu RM20 je. Saya tak mampu sampai RM1,000. Siapa nak sampai RM1,000? Ya. Jadi sekarang ni ialah setiap orang ada bahagian masing-masing untuk menyumbang mengikut kemampuan yang ada. Kerana ini adalah usaha untuk kita membela anak-anak yatim ASEAN. Kita percaya sangat, saudara, bahawa untuk kita keluarkan anak-anak yatim ini daripada kepompong kemiskinan, kesusahan, kesan dari sudut minda mereka, tekanan mereka, cara yang paling mudah ialah melalui pendidikan. Dan APIA ini adalah sebahagian daripada jawapan, iaitu untuk memberi pendidikan yang terbaik. Bukan untuk anak-anak yatim di negara kita saja, tapi dari seluruh negara ASEAN. Maksudnya mereka daripada awal sudah bercampur dengan sahabat-sahabat, teman-teman dari negara ASEAN. Itu peluang kita pun tak ada. Kita kalau berkawan daripada kecil, orang kampung kita je. Orang negeri kita je, orang negara kita je. Tapi alhamdulillah, anak-anak kita ini, mereka akan bersama dengan sahabat-sahabat daripada seluruh negara ASEAN untuk bangunkan minda mereka, pendidikan mereka. Jadi kita gunakan peluang, terutama kita sangat-sangat menghampiri detik-detik peringatan kita kepada kelahiran Rasulullah SAW. Santuni anak yatim, jaminan syurga bersama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jom ambil peluang sama-sama pagi ini untuk kita menyumbang agar kita dapat pahala yang berterusan, insya-Allah, sehinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Dan terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof, merupakan ikon Peyatim, atas perkongsian ilmu kita dan juga penerangan tentang APIA tadi. Mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana, sebentar lagi jam 7 pagi kita akan bercerita dalam slot Al-Qawwam, iaitulah berkaitan dengan Rasulullah, ikon kepribadian yang terpuji. InsyaAllah semuanya sebentar lagi dalam Assalamualaikum. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik.
Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.